Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak tengok hari ni bab 5 iaitu termokimia. Okey, tajuk ni pendek sahaja. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 148. 148. Okey, tindak balas endotermik dan eksotermik. Okey, kita nak tengok satu-satu endotermik dan juga eksotermik. Okey, tindak balas endotermik dan eksotermik. Awalan ekso, okey, ekso berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar. Okey, ekso ni luar. Okey, manakala termik tu haba. Termik, okey, keluar, haba. Okey, ekso ni keluar, nampak tak ada huruf K kat situ? Keluar, termik tu haba. Okey, endo pula okey, bermaksud dalam. Okey, maksudnya dia serap haba di dalam. Serap haba di dalam. Okey, yang ni keluar haba. Okey, tindak balas eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran yang menyebabkan suhu meningkat. Okey, kalau eksotermik dia bebaskan haba, dikeluarkan haba, jadi suhu persekitarannya jadi panas ataupun suhu dia meningkat. Okey, kalau endotermik pula dia serap haba. So suhu persekitaran dia akan menyebabkan sejuk ataupun suhu dia menurun. Okey, kau nampak kat sini. Okey, kalau eksotermik, okey, dia akan keluarkan haba ke persekitaran, dia dipanas. Okey, kalau endotermik dia akan serap haba ke dalam, okey, kawasan sekeliling dia akan jadi sejuk. Okey. So kena tahu dah, endo ni dia serap haba, ekso dia keluar haba. Okey. Contoh tindak balas eksotermik. Okey, pembakaran kertas, kita rasa haba sekeliling ni kan. Okey, lepas tu letupan bom. Okey, respirasi. Respirasi tu adalah kita bernafas lah. Okey, peneutralan asid dengan alkali. Okey, neutralization ni okey dia boleh menyebabkan pembebasan haba. Okey, tadi kalau eksotermik, yang ni adalah endotermik. Okey, endotermik, okey, dia menyerap haba. Okey, contohnya fotosintesis. Okey, sebab apa? Sebab bila kita duduk bawah pokok, kita rasa sejuk. Sebab pokok tu proses fotosintesis dia membebaskan oksigen. Okey, membuat kek. Okey, membuat kek. Okey, yang ni adalah proses endotermik. Walaupun sekeliling oven tu panas, okey, tapi sebenarnya dia adalah endotermik sebab okey, kek tu dia menyerap haba dekat persekitaran. Okey, bagi dia kembang elok lah. Okey, pengekstrakan besi daripada biji besi. Okey, kita belajar minggu lepas tu. Okey, melarutkan garam amonium dalam air. Okey. Okey, ni contoh endotermik. Okey, seterusnya pek panas segera. Okey, kamu boleh tengok muka surat. Oh, tak ada dalam buku teks. Okey, boleh tengok kat sini lah. Okey, pek panas segera digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitarannya. Haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya meningkat. Okey, maksudnya kita nak bagi panas. Okey, ni adalah pek dia lah, pek panas segera ni. Okey, kita kena squeeze, kita kena picit dia. Okey, towards center from eros. Okey, maksudnya kita kena picit dia bagi ada udara panas. Okey, seterusnya yang ni pek sejuk segera. Okey, digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Okey, haba yang diserap oleh pek sejuk segera dapat mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ badan dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya menurun dan membantu menghentikan pendarahan. Okey, kalau yang ni, kalau pek panas segera ni, okey, dia untuk apa? Melegakan kekejangan otot.
Okey, kalau pack sejuk ni dia untuk mengurangkan bengkak luka. Okey, kalau yang ni, kalau kata kamu panjat, katalah panjat pokok, lepas tu jatuh. Kita akan ada ni lah. Orang kata benjol kepala kan ataupun berdarah. Jadi kita nak berhentikan pendarahan tu, kita guna pack sejuk ataupun senang kita guna ais lah. Kan? Okey, tu maksud dia. Okey, so yang ni adalah eksperimen 5.1 muka surat 149. Okey, tengok buku teks muka surat 149. Sebenarnya saya buka YouTube ni. Okey, boleh nampak tak? Um, ni, YouTube ni. Hah? Sat. Nampak tak? Video YouTube ni. Hah? Tak nampak. Okey, nampak link yang PowerPoint tu ah. Sat lah. Okey, sat. Okey, nampak? Nampak tak? Tak, yang YouTube, YouTube. YouTube Okey. Okey, yang ni adalah eksperimen 5.1. Okey, sat lah. Okey, eksperimen 5.1. Kamu boleh dengar ni dan kamu rujuk buku kamu nah. Nampak kan semua kan? Okey.
Okey, boleh faham tak eksperimen yang dia buat? Okey. Dengar kan? Dia cakap dengar kan? Bahasa Inggeris lah. Senang je. Okey, dia punya jadual tu sama je dalam buku teks kamu muka surat 151. Okey, kamu boleh ambil data kat situ, boleh salin dekat dalam kotak tu. Okey, kalau tu bahasa Inggeris dia sodium hydroxide tu adalah natrium hydroxide and water tu kan. Sama je. Kamu boleh tengok nah. Okey. So, nak continue ke macam mana? Sebab nanti video ni Ustazah bagi juga nanti. Hmm. Yalah, okey kita continue sikit eh. Okey.
Okey, boleh salin dalam jadual dekat buku teks kamu. Okey, salin ni nilai yang dia bagi tu. Okey, 26, 47, 26, 18, 26, 40, 26, 23. Okey, ni 23 lah kat sini. Okey, so initial dia maksudnya temperature before reaction. Okey, suhu sebelum tindak balas. Okey, semua 26. Okey, 26 darjah Celsius ni maksudnya suhu bilik lah. Okey, lepas tu, kita tambah kan. Okey, kita tambah ni mengikut kepada bahan tindak balas ni. Okey, yang pertama tadi, okey, sodium ataupun natrium hidroksida campur dengan air. Okey, suhu dia meningkat. Okey, bila suhu meningkat, apa jawapan kat bawah ni? Jenis tindak balas dia? Ya, increase. Apa jenis tindak balas dia? Ha? Exothermic. Okey, exothermic. Okey, kalau yang ni, dia decrease kan? Okey, suhu dia selepas tu dia menurun. So, dia adalah, apa dia kat sini? Ya, endothermic. Okey, yang ni, suhu meningkat, exothermic. Okey, yang ni suhu dia menurun, dia endothermic. Okey, type of reaction dekat bawah ni. Okey, bila suhu meningkat, exothermic, suhu menurun, endothermic, meningkat, exothermic, menurun, endothermic. Okey? Okey. Boleh aktiviti muka surat 27. Buka lagi semua. Okey, tengok soalan bahagian C, nombor 3. Okey, raja di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia pada suhu bilik 27 darjah Celsius. Okey, kalau tadi dia guna 26, 27 lebih kurang lah. Okey, dia guna natrium hidroksida larutkan dalam air untuk bikar A. Okey, untuk bikar B, amonium klorida masuk dalam air dalam bikar B. Okey, jadi keputusan eksperimen tersebut ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, untuk bikar A, suhu awal dia adalah 27. Okey, baca kesat dekat Ustazah, suhu akhir bagi bikar A. Berapa jawapan dia? Ya, 33 darjah Celsius. Okey, untuk bikar A, 33 darjah Celsius. Okey, kalau bikar B, banding pula seorang. Jawab. 24. Okey. Okey, ya 24. Kalau bikar A 33, bikar B 24. Tahu kan nak baca termometer kan? Okey, tak apa. Nanti kita buat makmal sains, nanti kita baca sama-sama. InsyaAllah dalam pembinaan. Okey, soalan A dah jawab dah. Okey, tengok soalan B pula belakang. Ke surat 28. Berdasarkan jadual tersebut, padankan jawapan yang betul. Okey, so bikar A. Okey, pada bikar A, suhu dia meningkat ke menurun? Daripada 27 sampai 33. Meningkat ke menurun? Meningkat. So, dia adalah proses exothermic. Ya, exothermic. Sebab dia membebaskan haba. Sebab suhu dia tinggi, dia dipanaslah sekeliling dia. Okey, bikar B pula daripada 27 jadi 24. Dia suhu menurun. So, dia adalah endothermic. Ya. Okey, soalan C. Manakah bikar yang Soalan C, manakah bikar yang terlibat dalam penyerapan haba? Maksudnya dia adalah endothermic. A ke B? B. Ya, B. Okey, bikar B. Okey, kalau pembebasan haba, bikar A. Ya. Ya, ya. Okey, soalan D. Ramalkan keadaan bikar B jika disentuh. Apa dia? Kalau kita sentuh bikar B tu, apa kita rasa? Sejuk. Okey, bikar berasa sejuk.
Bikar berasa sejuk. Okey, E. Terangkan jawapan anda di 3D. Sebab apa? Bila kita pegang bikar B tu, kita rasa sejuk. Jangan jawab endotermik ya. Kita tahu dia proses endotermik. Apa yang menyebabkan bikar tu jadi sejuk? Haba, dok. Kerana tindak balas amonium klorida. Kerana tindak balas amonium klorida menyerap haba dari persekitaran. Okey. Saya baca sekali lagi. Kerana tindak balas amonium klorida menyerap haba dari persekitaran. Kerana tindak balas amonium klorida menyerap haba dari persekitaran. Okey, soalan F. Berikan satu contoh tindak balas yang berlaku di bikar A dalam kehidupan harian. Apa contoh proses eksotermik? Ni. Salah satu dah, pembakaran kertas ke, letupan bom ke, respirasi ke, ataupun penetralan asid dengan alkali. Okey. Ni dekat slide ni saya tunjuk dalam jawapan dia, ambil salah satu. Boleh? Okey. Okey, so kita dah habis dah. Kita tengok sikit lah slide. Okey, muka surat 26. 26. Okey, padankan soalan nombor 1. Padankan contoh tindak balas kepada jenis tindak balasnya. Okey, peneutralan. Exo ke endo? Exotermik. Pendidihan. Pendidihan. Lihat. Baik. Endo. Sebab ayak tu, kita nak panaskan ayak kan. So, dia serap haba. Dia endo sebenarnya. Walaupun sekeliling tu kita rasa panas. Kan? Dia kes sama macam buat kek tadi tu. Okey, sekeliling dia rasa panas. Tapi, sebabkan ayak tu dia serap haba nak bagi panas. So, dia adalah endo. Jangan silap lah. Okey, pendidihan. Pendidihan dia adalah endo. Okey. Peleburan. Daripada pepejal nak pergi jadi cecair. Daripada ketul nak jadi air. Apa dah? Exo ke endo? Dia exo ke endo? Dia serap haba ke dia bebaskan haba? Serap. Kan ketul air kan? Okey, kalau kita letak dia dekat luar, letak dia tengah panas, dia akan melebur. Okey. So, dia serap haba lah. Bila serap haba, nama dia endo. Okey. Pembakaran. Exo ke endo? Exo. Pandai. Pack panas. Mana pack panas? Okey. Okey, jadi kalau pack sejuk, apa? Pack sejuk, dia menyerap haba. Endotermik. Okey, kalau pack panas? Ya, exotermik. Okey, boleh faham lagi dah endotermik, exotermik? Endo. Okey, saya patah balik nah. Hari ni kita belajar dua benda tu je sebenarnya. Okey, endotermik nampak tak? D, endo, dalam. Maksudnya serap haba. Okey, kalau exo keluar. K, keluar haba. Okey. Endo ni selepas pada tindak balas tu jadi sejuk sebab dia serap haba. Okey, kalau exo selepas tindak balas dia jadi sekelilingnya jadi panas. Okey, habis dah.